Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Muhsin ucapkan kepada murid-murid di rumah. Apa khabar? Abang Muhsin harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga yang paling penting bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anda bersama Abang Muhsin dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, paling penting Abang Muhsin nak ingatkan, kita kena sentiasalah menjaga SOP. Sebab apa? Kita belum menang. Jangan suka sangat. Contohnya, kita pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut kita dengan rapi. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa meter? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Dan juga kalau tak ada sabun, pastikan anda ada gel sanitasi tangan di dalam beg atau di mana sahaja anda berada. Penting. Baiklah, bersama Abang Muhsin hari ini kita ada Cikgu Ismail dan Cikgu Sarifah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Muhsin. Sihat Cikgu hari ini? Alhamdulillah. Macam mana perjalanan sampai ke studio Cikgu? Alhamdulillah, pada pagi ini je suasana jalan yang tak jam lah. Alhamdulillah. Dipermudahkan ya? Okey, baik Cikgu. Tadi saya dah ingatkan para murid-murid untuk sanitasi tangan. Elok sekiranya kita mulakan dulu Cikgu. Okey. Sambil-sambil kita sana, saya paskan kepada Cikgu ya. Okey, silakan Cikgu. Bukan apa, penting untuk kita sentiasa sanitasi tangan supaya kita berada di studio dalam keadaan yang selamat. Kalau anda boleh lihat, penjarakan sosial di antara saya dan juga Cikgu terjaga. Baiklah Cikgu, saya nak tanyalah Cikgu, apakah kaitan video gimmick tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih Muhsin. Sebelum saya nak membuat kaitan, saya tanya Muhsin dulu. Apa yang Muhsin faham tentang video yang Muhsin lihat sebentar tadi? Kalau dah Cikgu kita tanya dia, Cikgu tanya kita balik. Okey Cikgu, apa yang saya faham tentang video tadi? Saya tengok ada rumah lama, ada rumah baru, ada basikal lama, basikal baru. Dari segi reka bentuk rumah baru dan rumah lama berbeza. Mungkin fungsinya juga berbeza. Reka bentuk Cikgu yang saya boleh nampak berbeza. Perkataan tu yang Cikgu nak dengar, iaitu reka
reka bentuk. So, Oh. apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini adalah tentang tajuk kita, iaitu dalam dunia reka bentuk. Okey, di mana dunia reka bentuk hari ini kita akan belajar. Yang pertama sekali kita akan mentarifkan tajuk kita, iaitu reka bentuk dan teknologi. Yang kedua, kita akan mengenal pasti elemen dan juga menjelaskan prinsip. Dan yang seterusnya, kita akan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kita mereka bentuk satu objek pada hari ini. Baiklah Cikgu Sarifah, apakah perkongsian yang akan kita kongsikan untuk pembelajaran hari ini dengan murid-murid di rumah, Cikgu? Okey, hari ini murid-murid di rumah boleh ikut apa yang aktiviti yang kita lakukan di studio pada hari ini. Cikgu harapkan semua murid-murid akan dapat mengikuti kaedah aktiviti yang dijalankan mengikut elemen dan juga prinsip yang akan dijelaskan nanti. Itu dia. Bella Cikgu, saya nak tanya Cikgu tadi. Tapi Cikgu dah tanya saya dulu, Cikgu. Saya nak tanya Cikgu, mengapa reka bentuk ni penting sangat dalam kehidupan harian manusia, Cikgu? Okey, terima kasih Muhsin. Ya, Cikgu. Okey, reka bentuk ni penting dalam kehidupan manusia ni kerana dia hendak memenuhi keperluan dan kehendak manusia itu sendiri. Kita tahu keperluan dan kehendak manusia ni sentiasa berubah-ubah. Itu kepentingan reka bentuk. Kalau daripada jawapan Cikgu Sarifah pula? Okey, kepentingan reka bentuk kepada manusia. Manusia setiap hari ada teknologi yang akan teknologi sentiasa berubah. Betul. Jadi di situlah pentingnya perubahan reka bentuk bergantung kepada teknologi semasa. Okay, jadi murid-murid perlu explore lah, perlu teroka perkara ini dari segi reka bentuk dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan seharian untuk memudahkan aktiviti harian. Baiklah Cikgu Ismail, saya nak tanya Cikgu, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini, seperti mana yang terdapat pada paparan kita, iaitu yang pertama sekali kita akan mentarifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, yang kedua kita akan mengenal pasti elemen reka bentuk. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan prinsip reka bentuk itu. Dan yang terakhir sekali, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek. Itu dia standard pembelajaran kita untuk hari ini. Dan pastinya saya dan juga murid-murid di rumah tak sabar. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika, kembali selepas ini di slot Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda masih lagi bersama saya Muhsin Nazli dalam slot Menengah Rendah bersama Cikgu Ismail dan Cikgu Sarifah. Baiklah Cikgu, seterusnya apakah pembelajaran kita yang menarik selepas ini, Cikgu? Okey, kita akan teroka lagi untuk bagi bintang kepada Muhsin. Okey, jadi untuk seterusnya, baiklah, Cikgu nak tanya Muhsin dululah. Ya, Cikgu. Muhsin pernah dengar tak perkataan prinsip? Prinsip, Cikgu? Pernah dengar. Okey, boleh tak Muhsin terangkan sedikit apa yang Muhsin tahu? Okey, boleh. Pada kefahaman saya, Cikgu, prinsip ni merupakan macam satu pegangan, Cikgu. Contohnya, prinsip hidup saya. Pegangan hidup saya. Saya nak berjaya, saya nak jadi orang yang berguna kepada bangsa dan negara. Itu adalah prinsip saya. Itu kalau daripada segi kefahaman saya, Cikgu. Tapi apa kaitannya prinsip dengan pembelajaran kita, Cikgu? Okey. Bagus penerangan Muhsin tadi, iaitu tentang prinsip. Jadi Betul? prinsip yang Muhsin terangkan tadi, ia betul. Tapi prinsip yang kita nak belajar pada hari ini ialah berkenaan dengan prinsip elemen, prinsip reka
bentuk. Reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Okey. Ada 7 prinsip reka bentuk yang murid-murid perlu tahu dan Mohsin juga perlu fokus. Saya kena Okey. fokus cikgu sebab saya nak kumpul bintang. Betul. Jadi cikgu Okey. nak terangkan prinsip reka bentuk ni adalah konsep ataupun aturan yang disusun untuk mendapat sesuatu reka bentuk yang menarik. Jadi menggunakan elemen-elemen tadi disusun menggunakan prinsip-prinsip tertentu untuk mendapat satu reka bentuk yang menarik. Faham. Itu dia. Jadi seterusnya kita pergi kepada prinsip yang pertama. Okey. Prinsip yang pertama ialah prinsip keseimbangan. Sebab hidup mesti seimbang. Betul. Semua perlu seimbang. Seimbang. Jadi di sini dalam merujuk kepada keseimbangan ni kita ada 2 jenis keseimbangan. Boleh tak Mohsin bantu cikgu? Boleh cikgu? Dekat atas meja tu cikgu nak tunjuk objeknya terus. Okey. Ada 2 piring atas meja tu, ada 2 piring. Okey. Satu tu dia berbentuk simetri. Satu lagi berbentuk asimetri. Okey, jadi itu yang menunjuk kepada keseimbangan. Apa itu simetri? Simetri ni iaitu merujuk kepada dua. Satu bentuk tu bila dibelah dua di tengah-tengah dia seimbang. Maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah seimbang, sama besar. Faham. Tapi kalau asimetri pula bila kita letak di bahagian tengah satu garisan, sebelah kiri dan sebelah kanannya tidak normal, iaitu sama ada dia di sebelah kanannya besar ataupun di sebelah kirinya lebih kecil. Tapi kedua-duanya seimbang cikgu. Dia seimbang, dia tetap juga seimbang, tetapi bentuk dia biasanya asimetri ini dia lebih cantik. Okey, bentuknya lebih cantik lah. Faham. Okey, jadi kita pergi kepada prinsip seterusnya, iaitu pengulangan. Okey, pengulangan ni kita menggunakan penyusunan elemen yang sama secara berulang. Sama ada dari segi saiz ataupun dari segi bentuk. Dekat atas meja tu, Mohsin nampak tak? Nampak cikgu yang macam ada seakan-akan matahari cikgu. Ya, betul. Itu kita gunakan prinsip pengulangan. Ataupun Mohsin pernah tak naik kereta lalu bahagian selekop jalan raya? Pernah cikgu? Pernah nampak tak tanding itu? Oh, tanding ni cikgu. Pernah. Biasanya dia memantulkan cahaya. Ya, supaya tapi kita dia dapat nampak lekuk jalan tu lekuk cikgu. jalan tersebut. Itu prinsip pengulangan. Lepas ni bolehlah bawa kereta nak balik kampung kan cikgu. Kalau bolehlah nanti kan. Prinsip pengulangan. Cikgu Sarifah dah ajar. Okey. Seterusnya boleh? Cikgu. Okey, seterusnya ialah keringkasan. Keringkasan ni iaitu idea yang kompleks diringkaskan untuk letak bahagian utama sahaja. Okey, contoh kerusi ni kan, diletak pada bahagian utama saja yang difokuskan. Okey, itu keringkasan. Kemudian prinsip yang keempat ialah kontras. Kontras ni lebih, bila kita sebut kontras, biasanya kita sudah terfikir tentang warna, betul tak? Betul. Tapi kontras ni sebenarnya bukan sahaja warna tetapi juga pada saiz dan juga bentuk. Okey, jadi ada tadi botol, Cikgu Ismail sebut botol. Ada botol kecil, ada botol besar. Dan warna ni biasanya ada macam Mohsin sebut tadi, ada warna panas dan juga ada warna sejuk. Jadi itu boleh menunjukkan kontras warna. Faham? Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima kepelbagaian. Untuk memperlihatkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai idea yang berbeza dalam satu-satu reka bentuk supaya dia lebih menarik, digunakan pelbagai bentuk tadi, rupa tadi untuk contoh t-shirt. Pelbagai bentuk, ada 3 segi, ada rupa bulat, ada rupa 4 segi. Untuk mendapatkan bentuk baju yang menarik, corak yang baju yang menarik, corak yang lebih menarik. Okey, yang keenam. Okey, kesatuan. Kesatuan biasanya menggunakan elemen gabungan untuk membentuk imej, konsep atau idea yang lebih sempurna. Contoh ini logo apa Kak? Itu logo Olimpik cikgu. Dia menggunakan rupa bulatan, betul tak? Okey. Seterusnya yang ketujuh ialah harmoni. Ini sangat penting dalam kehidupan dari segi susunan susunan perabot dan juga pemilihan
Warna. Okey, sekarang ni Ya. cikgu dah habis ke 7 prinsip ni. Kita nak buat satu aktiviti sebagai pengukuhan. Betul tak? Okey, boleh cikgu? Okey, boleh. Jadi di situ Mohsin Ya. ada satu board. Okey. Ada satu board. Mari cikgu pindahkan sedikit barang-barang ni. Saya tunjukkan murid-murid di rumah cikgu. Boleh. Murid-murid di rumah boleh terus boleh ikut apa yang kita nak buat di studio sekarang. Okey. Cikgu ada okey, cikgu buka ya. Okey, cikgu ada stick ni. Okey, stick ni dan situasi dia ialah cikgu nak buat satu hiasan dinding. Okey, cikgu nak buat satu hiasan dinding. Jadi, Mohsin akan menggunakan akan menggunakan stick aiskrim dan menggunakan prinsip serta dua prinsip dan dua elemen. Okey, boleh? Okey, boleh Okey, cikgu. jom. Tapi Mohsin tak boleh guna lebih daripada dua warna. Pandai. Okey. baiklah. Jadi Mohsin dah boleh fikir dah apa nak buat? Dah boleh. Dah boleh. Okey, Mohsin nak guna warna apa? Saya nak guna warna merah dan juga warna kuning. Okey, warna merah dan juga warna Kuning. Okey, cikgu bantu lekatkan dan Mohsin terus letakkan. Okey, boleh. Boleh. Okey. Kita mulakan. Okey, cikgu Ismail agak-agak apa yang Mohsin buat ni boleh agak tak dia nak menggunakan prinsip apa? Itulah Cikgu Sarifah. Terbayang ni apalah yang Mohsin nak buat ni. Itulah. Kan? Okey, cikgu dengan tengok macam jari. Tapi itulah. Dipandang. Ada rahsia ni Mohsin Belum siap lagi cikgu. Belum siap lagi. Okey. Saya guna warna kuning dahulu. Okey, Mohsin nak guna warna kuning dan warna apa? Warna merah tadi cikgu. Okey. So, seterusnya kita gunakan warna merah. Okey, ini warna kuning dan warna merah ni sebagai penegasan dia ada jenis warna apa ni? Warna panas cikgu. Warna panas. Okey. Betul cikgu warna panas? Betul tak warna panas cikgu Ismail? Betul cikgu. Mohsin, bila warna panas ni dia akan menimbulkan satu suasana yang lebih ceria. Pandai Mohsin, lebih ceria. Markah lagi, bintang Markah lagi. Bintang tak boleh bagi. Bintang tak boleh bagi. Okey. 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 Mungkin. Okey. Cukup ataupun perlu lagi? Okey. Lagi cikgu. Okey, ada berapa Saya lagi nak agak-agak? habiskan. Tu 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. Okey, 6. Okey. Okey. Okey, dah fikir nanti nak bagi penerangan ni. Mungkin murid-murid dekat rumah pun boleh buat cikgu sebab ini aktiviti yang mudah. Yang mudah dan boleh dijadikan hiasan dinding. Betul. Kan? Nak tolong ibu ayah hias dinding rumah, bolehlah kita lakukan aktiviti ni. Sambil-sambil tu boleh luangkan masa dengan keluarga. Okey. Cukup tak? Okey, sudah cikgu. Okey, Mohsin boleh angkat apa tu? Hasilnya. Kita tengok. Hasil tangan saya. Okey, hasilnya. Okey. Okey, hasil Ini dia cikgu. Okey. Cikgu Ismail mungkin boleh Nilai. boleh bagi Nilai. boleh bagi markah. bagi bintang. Okey, apa elemen yang digunakan? Okey, elemen yang saya gunakan warna dan juga bentuk cikgu. Okey, warna. Prinsip yang digunakan di situ apa dia? Prinsip kalau nampak kalau macam cikgu cakap tadi bila kita letakkan garisan di tengah-tengah, kita akan nampak keseimbangan. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Dan lagi satu pengulangan cikgu. Saya gunakan prinsip pengulangan. Sebab apa? Ini macam tiru je. Sebab kita nampak alamak macam tu cantik je kita buat lah kan. Okey. Sebelum tu Mohsin, Ya, saya cikgu. tanya. Pengulangan dekat mana pengulangan pada hiasan yang Mohsin buat ni? Cikgu suka je. Tanya-tanya macam tu. Okey, pengulangan cikgu dekat batang aiskrim cikgu. Ya, dekat batang aiskrim betul bentuk Dekat batang aiskrim tu. batang Betul. aiskrim yang sama saiz. Okey, Okey, berapa cikgu. bintang nak bagi? Okey, dekat sini saya tengok cantik ya. So, Mohsin, cikgu bagi lebih sikit 3 bintang untuk hiasan ini. 3 bintang 3 cikgu bintang. Okey, banyak tu bintang tu cikgu. Banyak tu. Okey, Mohsin bilang tau, kirakan berapa bintang telah dapat untuk hari ini ya. Banyak tu cikgu. Baiklah cikgu, seterusnya. Seterusnya untuk pengukuhan kita jawab soalan. Okey, Soalan boleh. lagi Mohsin boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, kita jawab soalannya. Cikgu bacakan soalan. Okey. Okey. Jelaskan prinsip yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, gambar tu ada 2 tau. Gambar yang pertama ialah tadi yang Mohsin dah tengok jalan raya nak balik kampung kan, Betul. kalau dah boleh.
Okey, yang kedua ialah gambar pensel. Okey. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Okey, saya tulis cikgu Ya. Okey, murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab soalan ni. Betul. Dan boleh semak dalam jawapan dia boleh disemak melalui dalam buku teks lah. Okey, cikgu dah siap. Dah siap? Wah, cepatnya laju. Ini memang Jawapannya cikgu. Ya, Nombor jawapannya 1 ialah adalah pengulangan. Okey. Nombor 2 adalah harmoni. Harmoni. Betul tak? Murid-murid di rumah dapat tak jawapannya? Okey, cikgu harap murid-murid di rumah juga mendapat jawapan yang sama seperti Abang Mohsin buat. Okey. Sebelum Betul. Cikgu Ismail nak bagi bintang, Oh, ada lagi. Ada lagi. Cikgu Ismail nak tanya Okey. juga dengan Mohsin. Ya, Juga cikgu. Mohsin tunjuk pengulangan kan. Dekat gambar yang pertama tu, pengulangan dekat mana tu yang dikatakan prinsip pengulangan dia? Kalau gambar pertama tu dekat papan tanda tu cikgu. Dekat papan tanda tu yang Yang ada anak panah kan? tu cikgu. Warna kuning dan warna hitam tu. Betul. Okey. Kalau yang kedua, kalau harmoni. Harmoni dari segi ruang dan juga warna yang digunakan cikgu. Okey, kita lihat pun kita ada nampak kereta. Betul. Ketenangan. Okey cikgu. Terima kasih Mohsin. Saya bagi 2 lagi bintang Mohsin. Dua lagi bintang. Banyak sangat bintang. Saya tak boleh nak kira ni. Berkata kita berehat lagi sekali. Sebab apa? Sebab saya nak kira bintang saya. Kembali selepas ini dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Banyak ni cikgu. Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kembali kita dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Cikgu Ismail. Ya. Cikgu, tadi Ya, saya Mohsin. kira-kira, saya rasa markah saya macam tak cukup lagi cikgu. Cikgu ada tak aktiviti lagi supaya saya dapat cukup banyakkan markah saya cikgu? Nampak gaya Mohsin memang semangat Saya dalam memang aktiviti semangat, hari ini. cikgu. Okey, cikgu ada satu lagi aktiviti iaitu kita nak melakar dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan elemen reka bentuk yang telah Mohsin pelajari sebentar tadi. Okey, boleh Okey, cikgu. ya, murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Sekarang ni cikgu akan tunjukkan langkah pertama bagaimana kita nak melakar menggunakan rupa geometri. Mohsin boleh ikut cikgu? Boleh cikgu. Okey, murid-murid di rumah juga boleh. Okey, langkah yang pertama, ingat kita mulakan dengan garisan binaan. Cikgu Sharifah pun boleh teruskan. Okey, Ya. garisan Saya juga akan binaan. melakar Bila bersama. sebut garisan binaan, garisan ni mestilah tidak apa Mohsin? Tidak Garisan binaan. terang. Garisan Oh, ni dia tidak kena terang. halus, cikgu. Halus, tidak Faham. terang. Dia seolah-olah kita jarak 1 meter kita tak dapat nak melihat garisan tersebut. Okey, langkah yang pertama cikgu nak Mohsin dan murid-murid di rumah, okey, lukiskan bentuk 4 segi sama. Okey, seperti langkah pertama ni. Lukiskan bentuk 4 segi sama. 2 4 segi ya. Satu atas dan satu bawah. Sebab kita nak melukis kita Yang bawah besar yang bawah cikgu. besar sikit. Kemudian kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okey. Bahagi 4. Okey. Okey cikgu. Dapat Mohsin? Dapat. Ini anak cemerlang. Okey, yang kedua. Okey, ini murid cemerlang. Yang kedua kita lukiskan bentuk rupa segitiga. Segitiga terbalik ya. Segitiga terbalik dan juga bulatan. Segitiga terbalik pada kotak yang atas, bulatan pada kotak yang bawah cikgu. Ya. Okey. Okey. Cikgu okey cikgu? Boleh. Cikgu sudah pun melukis bulatan dan juga Okey. segitiga. Okey, seterusnya cikgu? terbalik. Dah siap seterusnya yang ketiga, Mohsin bentukkan buat satu lengkungan antara segitiga sebelah atas dan cantumkan dengan bulatan sebelah bawah. Okey. Oh, cantumkan. Sikit lah, senang je kan? Okey, langkah yang keempat, Mohsin hitamkan. Okey, gelapkan menjadi garisan objek pasu bunga kita ni. Okey. Mohsin gelapkan. Gelapkan garisan tersebut. Okey. Gelapkan. Okey. Okey, dah Okey, gelapkan. cikgu. Dah dapat kan? Okey, dapat. Dan seterusnya, Mohsin, pensel warna ada kan?
Ada cikgu? Gunakan satu warna sahaja. Satu warna sahaja? Satu warna sahaja untuk Muhsin warnakan pasu tersebut. Okey, ini color, ni pensel warna saya. Dan Cikgu Sharifah punya yang satu lagi. Okay. Kalau daripada tadi cikgu lihat Muhsin ni suka warna yang warna yang terang panas. kan? Warna panas kan? Warna yang terang cikgu. Jadi cikgu nak teka lah agak-agak Muhsin lah. Muhsin nak guna warna apa ni? Warna apa cikgu? Mesti warna merah ni. Betul cikgu. Okey. Saya dah pegang dah warna Dah merah. pegang dah. Okey. Warna ya cikgu? Okey, warnakan. Okey. Warna-warna. Mungkin murid-murid kat rumah ada yang suka warna sejuk. Kalau warna sejuk boleh guna warna biru, betul cikgu? Ya, betul. Warna betul, hijau. Warna-warna, okey. Okey, cikgu tak guna color warna color pensel. Cikgu guna apa cikgu? Cikgu hanya menggunakan pensel saja, boleh? Boleh tak Cikgu Ismail? Boleh. Oh, cepatnya Muhsin warna. Okey cikgu. Oh, sebentar je, sekejap je. Dah siap cikgu? Dah nak siap dah? Okey. Okey. Cikgu nak tengok ke cikgu? Saya cakap betul-betul cikgu. Betul Muhsin. Daripada tadi cikgu lihat Muhsin buat sangat pantas. Daripada segmen kita yang pertama tadi sampai dah segmen kita yang terakhir ni. Okey. Cuba Muhsin tunjuk hasil dia. Sudah cikgu. Inilah hasil lukisan saya cikgu. Wow. Okey. Menarik. Bagi cikgu okey sebab ini adalah lakaran yang pertama Muhsin buat kan. Okey. Daripada lakaran ni, cikgu nak Muhsin jelaskan dua prinsip dan dua elemen yang Muhsin terapkan dalam lukisan ini tersebut, lakaran faham? ini. Baik, prinsip yang saya gunakan cikgu adalah pertama sekali prinsip keseimbangan. Macam yang Cikgu Sharifah ingat bagi tahu tadi, bila kita letak garisan dekat tengah, bentuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan bentuk yang sama. Jadi kat situ prinsip keseimbangan. Ya, betul. Prinsip keseimbangan ada dua tadi kan? Satu simetri dan asimetri. Dan yang ni adalah simetri. Pandai. Ya, betul-betul. Dan juga saya punya prinsip ringkasan. Sebab bentuk je ringkas sahaja. Okey. Kemudian elemen yang saya gunakan adalah warna merah dan juga rupa. Ya, betul Muhsin. Terima kasih banyak Muhsin. Jawapan yang tepat. 4 jawapan cikgu bagi 4 bintang untuk Muhsin pada hari ini. Berbintang-bintang. Berbintang-bintang Muhsin hari ini. Okey. Sebelum terlupa, murid-murid di rumah, kita boleh dapatkan latihan pengukuhan ini di sumberku di mana? Sumberku di mana Cikgu Ismail? Di mana? Di mana tu portal? Di Portal Delima. Portal Delima. KPM. Okey, murid-murid boleh layari di Portal Delima KPM My Sumber untuk dapatkan semua maklumat berkenaan latihan dan juga aktiviti yang telah dilakukan pada hari ini. Okey, baiklah. Mungkin murid-murid boleh juga turut serta melakukan aktiviti. Baiklah Cikgu Ismail, saya nak tanya Cikgu rumusan Cikgu untuk hari ini. Mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid kita di rumah. Sedar tak sedar kita dah di hujung segmen betul Cikgu. Okey, rumusan kita pada hari ini di mana kita telah belajar tentang mentakrifkan definisi reka bentuk, di mana Muhsin sendiri telah menjawab soalan tadi kan, reka bentuk dan teknologi takrif dia. Kemudian kita dah dapat menjelaskan elemen dan juga prinsip. Kemudian Muhsin juga dapat, dan murid juga dekat rumah dapat mengaplikasikan prinsip dan elemen dengan melukis satu bentuk produk tadi kan. Kita dapat melakar pasu bunga tadi. Itu tentang pada hari ini apa yang telah kita pelajari. Faham. Terima kasih Cikgu Ismail dan Cikgu Sharifah kerana sudi bersama saya dalam slot menengah rendah selama 1 jam. Banyak sangat orang kata apa pengetahuan yang saya dapat. Baiklah, itu sahaja saya Muhsin Nazli untuk slot menengah rendah hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dan sentiasa jaga diri. Assalamualaikum.